Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak pelajar sekalian. So hari ini cikgu akan sambung kita punya tajuk dalam mathematics, which is this is chapter 6. The topic is ratios and graph of trigonometric function. Seperti semua sedia maklum, trigonometric function adalah related dengan sin, cosine dan juga tangent. Okey. Untuk sesi kali ini, cikgu nak bincang tentang subtopik yang pertama, iaitu the value of sine, cosine and tangent for theta, angle theta, which is theta dia adalah in between 0 dan juga 360. Okey, kita move kepada apa yang ada dalam subtopik ini. Okey, first thing yang anak-anak pelajar kena tahu adalah related dengan quadrant. So akan terdapat 4 kuadran, iaitu angle di antara 0 hingga 90, 90 hingga 180, 180 hingga 270 and 270 hingga 360, maknanya back kepada 0 degree. Okey. So kuadran pertama adalah angle daripada 0 hingga 90. Kuadran kedua 90 hingga 180. Kuadran ketiga adalah 180 hingga 270 and kuadran keempat adalah 270 hingga 360, back to 0. So kuadran ni dia akan mengikut arah lawan jam, iaitu anti-clockwise. So ada 4 kuadran yang utama. Okey, setelah kita tahu kuadran dan kita tahu angle yang berada dalam kuadran tersebut, so apa relation dia dengan sin, cos dan tan? Okey, relation dia adalah sin, cos dengan tan yang berada pada kuadran pertama, semua jawapan dia akan jadi positif. Contoh, sin 45, cos 45, tan 45, semua jawapan dia positif. Okey, manakala kuadran kedua pula hanya nilai sin theta sahaja yang positif, kuadran ketiga tan theta sahaja positif dan kuadran keempat cos theta sahaja positif. So kita bolehlah buat conclusion, kuadran pertama all positif, kuadran kedua sin, kuadran ketiga tangent, kuadran keempat cosine. So awak bolehlah guna apa-apa akronim untuk make sure awak mudah untuk hafal kuadran mana yang nilai dia positif. Kalau macam cikgu lebih suka guna akronim ni. Kuadran pertama all, kuadran kedua student, refer kepada sin, kuadran ketiga to, refer kepada tangent, kuadran keempat c, cos, kita buat dia akronim dia adalah q. So akan jadi all students to cute. So apa-apalah, cikgu pernah dengar juga ada yang guna Ali suka tengok kartun. Okey juga. Macam-macam lah yang kita dengar. So bergantung kepada diri awak, mana yang awak rasa mudah untuk hafal. Okey, kita dah tahu dah ASTC tadi, all, sin, tangent dan cosine. So kita nak prove betul ke apa yang gambar ajar tadi tu cakap. So sekarang kita prove dengan kita ambil salah satu angle. Let's say soalan A ni dia ambil 220. So kita kena identify dulu, okay, 220 berada pada kuadran ke-3 sebab nilai dia antara 180 dan 270. So kita cuba guna kalkulator cari nilai sin 220. Kita akan dapat negatif. Cari nilai cos 220. Cari nilai tan 220. Kat sini kita akan lihat dan nilai tan 220 adalah positif. That's why kita kata tadi pada kuadran ketiga hanya nilai tan yang positif. Okey, kita tengok kuadran lain, contoh 45. 45 berada pada kuadran pertama. Saya cuba cari nilai menggunakan kalkulator. Sin 45, cos 45 dan tan 45. So dekat sini awak akan dapat lihat semua jawapan untuk angle tersebut adalah positif. So terbukti yang kuadran pertama nilai dia adalah semua positif untuk trigonometric function dia. Okey, kuadran contoh kita ambil 96 degree. Nah, 96 degree berada pada kuadran ke-2. So sekarang kuadran kedua, cubalah cari nilai dia. Nilai sin 96, cos 96, tangent 96. So dekat sini awak akan dapat lihat hanya nilai sin 96 sahaja yang positif. So terbuktilah yang tadi tu bahawa A, S, T, C. So bermakna awak akan dapat lihat proving dia dan sebenarnya memudahkan awak untuk faham lah kenapa dekat kuadran pertama kita kata all. So awak dah tahu dah 45 tadi kita dah cuba semua nilai sin, cos, tan dia. So semua positif. So makna proof yang kuadran pertama semua positif,
Kuadran kedua 96. Okey, 96 hanya sign je positif. Okey. Kuadran ketiga 220. Okey, 220 kuadran ketiga. So hanya nilai times sahaja yang positif. Okey, awak boleh cuba untuk kuadran keempat. Awak ambil lah apa-apa nilai yang berada pada sudut 27 hingga 360. Apa-apa sahaja angle yang berada di antara sudut itu. Okey, baiklah. Seterusnya, apa yang penting dalam chapter ni adalah berkait dengan corresponding reference angle, yang mana cikgu biasa gunakan simbol dia sebagai alpha. Okey, apa perkara penting kenapa kita nak kena tahu tentang reference angle ni? Sebab reference angle ni akan menentukan kita untuk proses pengiraan seterusnya. Kalau kita mahir, dia akan memudahkan kita. Okey, so corresponding reference angle ni setiap kuadran adalah berbeza. Jadi kuadran pertama, alpha kita adalah sama dengan theta. Manakala untuk kuadran kedua, alfa kita adalah 180 tolak theta. Kuadran ketiga, alfa sama dengan theta tolak 180. Kuadran keempat sama dengan alfa sama dengan 360 tolak theta. So macam mana dapat? Okey. Alfa ni merupakan semua reference angle based on kita punya x-axis. Kalau tengok kat sini warna orange tu untuk kuadran pertama, yang kuning tu adalah untuk kuadran kedua, reference angle kita berada di situ. Yang warna grey tu untuk kuadran ketiga, alfa kita. Dan warna blue tu adalah alfa kita yang berada pada kuadran keempat. So sudut itu adalah kita punya alfa. Sudut sebenar kita, theta, adalah bacaan starting daripada nilai 0 degree. Sebab tu kalau kita tengok yang purple yang pertama tu, sampai ke orange tu theta untuk kuadran pertama. Okey, purple yang sampai menuju ke garisan kuning tu adalah theta kita untuk kuadran kedua, tapi alfa dia yang sebelah tu. That's why dia jadi 180 tolak dengan theta, kita akan dapat dia punya alfa. Okey. Untuk kuadran ketiga pula, garisan purple tu starting daripada point yang sama juga untuk setiap kuadran sehinggalah garisan grey tu. So akan dapat nampak theta dia kat situ, bermakna that's why untuk cari alfa kita perlukan theta kita tolak dengan 180 dan akan dapatlah alfa kita. Dan kuadran keempat kita pula adalah dari starting point yang sama menuju ke hingga ke garisan berwarna biru, dan itu awak punya theta. So mendapatkan alfa kita kena buat 360, iaitu satu bulatan tolak dengan kita punya theta, dan awak akan dapatlah kita punya alfa yang berada pada biru tu. Okey, itu untuk corresponding reference angle, iaitu simbolnya adalah alpha. So awak kena hafal macam mana cara nak dapatkan. So awak kena faham diagram ni, dan awak akan mudah untuk tahu kat mana kita punya reference angle. Okay, baiklah. Seterusnya kita nak state relationship between trigonometric function dengan dia punya corresponding reference angle. Okay, sekarang ni kita kena ingat balik apa yang cikgu dah terangkan tadi berkait dengan kuadran, berkait dengan ESTC tadi, all student to cute, all sin, tangent dan juga cosine berkait dengan kuadran tu, dan juga cara nak kira reference angle. Okey, daripada situ kita tak nak start lagi kira, kita cuma nak state dia punya relationship antara angle yang diberi dalam soalan dan juga apa kaitannya dengan reference angle. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni dia beritahu cos 184. So apa perkaitan dia dengan dia punya reference angle? Okey, first thing yang awak kena tahu adalah kita kena tahu angle 184 ni duduk di kuadran mana. So awak dah tahu dah, 184 lebih daripada 180 kurang daripada 270. Means dia berada dalam kuadran ke-3. Okey, bila dia berada dalam kuadran ke-3, awak kena ingat balik AST. Okey, bermakna kuadran ketiga ni hanya nilai tan sahaja yang positif. Bermaksud soalan kita cos, bermakna cos kita akan jadi negatif. So awak dah tahu dah, cos 184 jawapan dia akan jadi negatif. Negatif berapa? Okey, kita tengok pula dia punya reference angle. Reference angle untuk kuadran ketiga adalah theta tolak 180. So dia akan dapat 4. Bermakna relation dia kat sini adalah cos 184 sama dengan negatif cos 4. Itu je kita nak tengok dulu, kita tak nak kira lagi. So awak tahu itulah perhubungan antara soalan trigonometric function yang diberi dengan reference angle dia. So kita bagi lagi faham, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh sin 173. Okey, first step kita tengok dia duduk kat kuadran mana. 173 berada dalam kuadran kedua.
sebab dia less than 180. Okey, so kuadran kedua AS. Okey, bermakna AS makna sin adalah positif, yang lain semua negatif. Cos negatif, tangent negatif. Okey, soalan sin. Oh, bermakna jawapan kita memang positif lah. So tak adalah masalah. So kita kira pula dia punya reference angle. Reference angle untuk kuadran kedua adalah 180 tolak 173. Jawapan dia 7. Bermakna awak boleh state relation kat situ. Sin 173 degree equal to sin 7. So itulah relation dia antara trigonometric function dengan corresponding reference angle. So awak kena relate balik semua starting daripada kuadran tadi, ASTC tadi dan juga reference angle untuk menyatakan dia punya relationship. Lepas ni baru kita akan mulakan proses pengiraan. Okay, so tadi awak dah tahu dah macam mana dia punya, kita nak menyatakan relationship trigonometric function diberi dengan dia punya corresponding reference angle. So sekarang kita cuma nak tambah satu step je lagi, kita nak cari pula value dia berapa. So mudah, awak ambil step yang pertama tadi masa kita nak state dia punya relationship sampai step terakhir dia, and last sekali awak cuma tekan calculator, awak dapatlah nilai dia. Kita tulis pada contoh. Contoh yang pertama, dia nak minta awak cari cos 99.3. So step yang pertama tadi kita nyatakan kuadran, which is dia adalah kuadran kedua. Lepas tu step kita adalah awak tahu kuadran kedua AS, bermakna hanya nilai sin sahaja yang positif. So kita tahu dah sin positif bermakna soalan nak cos kan. Soalan nak cos maknanya jawapan dia akan jadi negatif tadi. So, awak tulis siap-siap cos 99.3 sama dengan negatif. Negatif berapa? Negatif cos reference angle dia. So reference angle dia adalah 80.7. Sebab kuadran kedua nak cari reference angle adalah 180 tolak 99.3. So akan dapatlah cos 99.3 sama dengan negatif cos 80.7. So tekan je kalkulator, negatif tulis siap-siap. Dan tekan cos 80.7. Dapatlah 0.1617. So jawapan akhir awak akan jadi negatif 0.1616. 1616. Okay, kita tengok pula soalan B. Soalan B, tan 198 degree 48 minutes. So nak tekan kalkulator macam mana? Okay, tak apa. Nanti kita tunjuk last sekali. Sebab step last je kita perlu tekan kalkulator. Okay. So dia berada pada kuadran 3 sebab lebih daripada 180 kurang daripada 270. Okay. So kuadran T, awak dah kena tahu. AST. Bermakna hanya nilai tan saja positif. Soalan memang tan. So maknanya jawapan kita akan jadi positif nanti. So kita dah tahu dah jawapan kita positif. So kita calculate pula dia punya alpha. Kuadran ketiga mesti theta tolak 180. So akan dapatlah 18 degree 48 minit. And last awak boleh tulis tan 198 degree 48 minutes sama dengan tan 18 degree 48 minutes. Kenapa tak ada negatif? Sebab dia memang positif pada kuadran ke-3. So, awak tekan kalkulator tan 18, ambil simbol degree tu, awak tulis 48, ambil simbol degree yang sama juga. Button yang sama juga untuk minutes. So, akan dapatlah jawapannya 0.3404. So, pastikan jawapan akhir awak paling minimum 4 significant figure. So akan dapat dah nilai. So step dia sama je macam state relationship, cuma tambah je calculation awak menggunakan calculator tu, akan dapatlah nilai cos, tan, sin tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak bercakap tentang special angle. Special angle yang terdapat dalam trigonometric function. Kerana dia datang daripada segitiga yang special. Okay, apa special angle tu? Special angle tu adalah 30 darjah, 45 dan juga 60. Okey, 30 darjah dan 60 darjah datang daripada segitiga sama sisi. Okey, kita ni gambar rajah dia. Yang awak dapat tengok sudut 30 dan 60. Kita dividekan segitiga sama sisi tu kepada dua bahagian. Yang akan dapatlah sudut 30 dan juga sudut 60. Dan yang bawah ni pula adalah sudut 45 darjah. Dia adalah right angle triangle yang mempunyai sisi tepi dia sama panjang, iaitu 1, 1. So sekarang ni daripada gambar rajah yang pertama dan kedua tu awak dah tahu dah sisi dia 2 dan bila divide akan jadi 1, dan awak dah boleh carilah satu lagi sisi yang tercicir, iaitu sisi square root 3. Untuk yang bawah tu square root 2 menggunakan Pythagoras theorem. Dan awak boleh state lah di dalam table tu nilai untuk sin
cos dan tangent theta. Theta dia adalah 30, 60 dan 45 darjah. So akan dapatlah special angle untuk ketiga-tiga sudut tersebut. Okey, seperti yang dinyatakan dalam table tu lah. Tapi datangnya daripada mana? Datangnya daripada gambar rajah yang kiri dan atas dan juga bawah tersebut. So yang ni awak kena ingat. Awak kena tahu ciri-ciri triangle tersebut. Okey, apa kaitan dengan soalan yang kita nak cari nanti? Okey, berkaitan dia adalah okey, so sekarang kita dah tahu dah tadi. Table tu pun dah ada. So kita salin balik table tu, tengok balik nilai sin, cos, tangent 30, 60 dan 45. So sekarang ni soalan dia bentuk dia macam mana? Okey. Okey, so dalam table tu awak kena ingatlah nilai dia. Cara mudah nak ingat, awak kena lukis balik segitiga tadi dan awak keluarkan semula. Okey, so sekarang ni without using calculator. Once dia kata without using calculator, bermakna dia berkait dengan special angle 30, 60 dan 45. Sebab kita boleh nyatakan semula based on triangle tadi. Okey, contoh yang pertama, kita tengok cos 210. Step dia masih lagi sama, cuma nilai dia kita dah ada. Macam tadi kita guna calculator. Sebabnya dia nilai yang bukan special, yang kita tak boleh nak calculate secara manual. Okey, sekarang ni cos 210 awak tahu dia berada pada kuadran ke 3. Sebabnya lebih 180 kurang 270. Dan kuadran ketiga AST, hanya nilai tan kita yang positif. So bermakna soalan nak cos, jawapan kita nanti kita kena letak cos dulu. So referen kita adalah kuadran ketiga, theta tolak 180. So akan dapatlah 30. So dia akan jadi cos 210 sama dengan negatif, letak siap-siap, cos alpha iaitu cos 30. Dan cos 30 refer balik kepada table. Cos 30 adalah square root 3 per 2. Bermakna jawapan akhir kita adalah negatif square root 3 per 2. Itulah jawapan akhir untuk cos 210. So, bila ada je jawapan dalam bentuk square root, terbukti yang awak memang tak guna calculator. So, kalau guna calculator, awak akan dapat nilai yang decimal. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. Masih juga kita salin table tadi supaya mudah kita nak refer. So kalau tak nak salin table, awak lukis diagram pun tak apa. Nanti dapat daripada diagram sahaja. So maknanya kita tak perlulah salin semua nilai pada table. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh kedua ni kita nak tengok berkaitan untuk yang angle 45 degree pula. Okey. So 45 degree ada 3 lah. Sin 45, cos 45 dan juga tangent 45. Okey, soalan dia adalah sin 135 degree. Okey, kita dah tahu dah 135 berada pada kuadran kedua. Kuadran kedua AS, bermakna hanya sin yang positif. Soalan memang minta sin, maknanya jawapan kita nanti kita letak positif dulu. Jawapan akhir kita simplify. So kita punya reference angle adalah theta tolak 180 tolak theta sebab kuadran kedua. So dia akan jadi alpha kita adalah 45. So dia akan jadi sin 135 sama dengan positif. Kita letak positif dulu sin 45. Reference angle kita sin 45. Okey, tengok balik dalam table. Sin 45 adalah 1 per square root 2. So tulis, gantikan sin 45 dengan 1 per square root 2. Dan jawapan akhir awak simplify. Hilangkan positif sebab positif tak perlu tulis pun. Negatif je yang kena tulis. So jawapan dia adalah 1 per square root 2. So itu adalah untuk special angle. Okey, baiklah. Sebelum ni kita tengok soalan kita semua refer kepada kuadran sahaja tanpa ada apa-apa reference lain. So kita kena tahu kuadran, kita nyatakan ASTC dan kita akan dapat jawapan. Okey, next dia soalan boleh tanya juga, dia bagi satu circle yang mempunyai sifat khas iaitu setiap radius dia adalah 1 dan juga dia berada pada center, dia berada pada origin. Which is circle ni nama dia adalah unit circle. Yang mana sifat dia berada di atas Cartesian plane dengan center origin 0, 0 dan juga radius dia 1. Bermaksud bila awak sambung origin dengan mana-mana point di atas circumference, panjang dia adalah 1. So apa soalan yang boleh tanya? Okey, kita tengok soalan pula. Okey, contoh soalan dia adalah, soalan tu dia bagi unit circle. Dia bagi tahu dah benda tu adalah unit circle dan dia bagi satu point. Which is dalam soalan ni dia bagi point P lah. Okey, point P adalah negatif 0.9397 dan juga Y dia adalah 0.3420. Okey, so sekarang ni
Bila awak dapat sahaja point tersebut, awak transfer dia jadi right angle triangle. Right angle triangle, kenapa? Sebab awak nak tahu panjang pada dia punya tinggi dan dia punya base tu. Tinggi dia adalah dia punya y coordinate dan base dia adalah dia punya x coordinate. Sebab kalau awak tengok gambar rajah pun awak boleh dapat identify benda tu. Okay, bila awak dah transfer jadi dia punya right angle triangle, awak tentukan kuadran. Kuadran senang je. Awak dah nampak dah situ dia duduk antara 90 hingga 180. Bermakna dia kuadran kedua. Dan buat conclusion kuadran kedua AS. Bermakna hanya nilai sin sahaja akan jadi positif. Okay, soalan dia minta find the value of sin theta. Sin theta awak tahu kuadran kedua. Kuadran kedua reference angle kita adalah yang sebelah tu. Awak tengok reference angle yang cikgu notatekan sebagai yang warna purple tu. Yang triangle kita tu, yang kita keluarkan tu sebenarnya adalah reference angle. Kalau ingat balik chapter corresponding reference angle yang cikgu lukis pada Cartesian tu. So, alpha tu sebenarnya adalah right angle triangle yang kita dah keluarkan. Okay. So, sin theta pada kuadran kedua, sin memang positif. So, dia akan jadi sama dengan sin alpha. Proses pengiraan dia sama sebelum ni. So, dia akan jadi sin alpha. So, refer lah balik kepada awak punya right angle triangle tu. Sin adalah 0.3420 per 1. Sin adalah yang awak belajar dulu soh tu. So, soh adalah opposite over hypotenuse. Okey, kalau cos theta pula awak dah tahu kuadran kedua cos adalah negatif. So, tulis siap-siap yang warna purple tu negatif cos alpha. So, negatif ada kat situ, letak negatif cos alpha. Cos adalah cah. Cah adalah adjacent over hypotenuse. Adjacent adalah 0.9397 per 1 hypotenuse dia. Dia akan dapatlah jawapan dia. And the third one adalah tan theta. Tan kuadran kedua adalah negatif. So, letak negatif siap-siap. So, tan alpha. Tan alpha adalah opposite over adjacent. Opposite kita adalah 0.3420 over adjacent kita adalah 0.9397. So, simplify akan dapat negatif 0.3639. So, akan dapat macam itulah. So, first step, keluarkan dia punya right angle triangle untuk reference angle. Mana yang kita keluarkan tu adalah reference angle lah. Okay. Lepas tu, kita tentukan dia duduk kuadran mana based on gambar rajah sahaja. Lepas tu, bila dah tahu kuadran mana tu, awak dah tahulah yang mana satu positif, mana satu negatif. Then, awak boleh guna konsep lower form awak iaitu soh cah tua tu. Soh sin sama dengan opposite over hypotenuse. Cos sama dengan adjacent over hypotenuse. And tan sama dengan opposite over adjacent. So, akan dapatlah jawapan dia menggunakan koordinat sahaja. Okey, macam tadi kita dah belajar tentang bila diberi angle macam mana kita nak cari jawapan untuk sin theta tersebut, cos theta tersebut, tangent theta tersebut. Sekarang ni kita nak buat proses yang terbalik pula. Dia tak bagi kita angle, dia minta kita cari angle, tetapi jawapan tu dia dah bagi dah kat kita. So macam ni, ada step dia, step yang khas untuk dia. Okey, dia maknanya sebenarnya dia reverse proses lah. Cumanya awak nak kena tahu apa step yang kita perlu ada. Okey. So how to determine the angle? Okey, angle maksud kita nak cari angle. When the value of sine, cosine or tangent are given. Maksudnya jawapan dia dah bagi, kita nak cari kita angle. Okay, first step adalah determine quadrant. Macam mana nak tentukan quadrant? Refer kepada positif, negatif. Jawapan dia bagi tu, positif ke negatif. Okay. Step yang kedua adalah determine corresponding reference angle. Okay, nanti aku akan tunjuk macam mana. Yang step ketiga, kita akan dapatlah jawapan dia. Okay, kita tengok kepada contoh terus. Calculate angle theta given that angle tu mesti berada antara 0 hingga 360 sahaja. Okay, tangent theta sama dengan negatif 1.198. So, kat situ dia tulis tangent negatif. Tangent negatif, kalau ikutkan awak dah tahu ASTC tadi, tangent negatif berada pada kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Itu yang pertama awak kena tahu. Kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Bermakna jawapan awak nanti akan ada dua. Jawapan untuk kuadran kedua dan jawapan untuk kuadran keempat. Okay, step yang kedua. Cari corresponding angle. Nak cari corresponding angle, mudah sahaja.
alpha sama dengan tangent inverse nilai yang dia bagi. Tidak termasuk negatif. Sebab negatif tu kita dah identify tadi kuadran mana. So tak perlu gunakan negatif tu. So dia akan jadi alpha sama dengan tangent inverse 1.198. So akan dapatlah jawapan dia 50.15. Ingat cikgu ingatkan setegas-tegasnya jangan masuk negatif. Negatif hanya untuk refer kuadran mana. Okey, lepas tu akan dapatlah dia punya reference angle 50.15. Okey, step yang ketiga, step untuk cari theta. So awak dah tahu dah, setiap kuadran cara nak cari alpha berbeza. Kuadran kedua, cara nak cari alpha sama dengan 180 tolak theta. Sekarang kita bukan nak alpha, alpha kita dah ada. So kita nak theta kan. So masukkan nilai alpha awak 50.15. So bermakna theta sebenarnya cara nak cari dia adalah 180 tolak alpha. Awak manipulate dia punya formula yang tadi tu. So akan dapatlah jawapan dia 129.85. Dan untuk kuadran keempat pula, cara nak cari alpha 360 tolak theta. Bermakna cara nak cari theta adalah 360 tolak alpha. So 309.85. So dua itu yang bergaris orange tu adalah dia punya jawapan. So sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, sin theta sama dengan 0.9397. Okey, so dah ingatlah macam tadi. Step pertama, identify kuadran. Kuadran apa? Kuadran yang sin positif. Kuadran pertama dan kuadran kedua. AS. So, dah tahu dah. Jawapan awak akan ada dua. Iaitu jawapan untuk kuadran pertama dan juga jawapan untuk kuadran kedua. Okey, second step adalah kira alpha. Alpha sama dengan sin inverse 0.9397. So, akan dapat jawapan dia adalah 70 degree. So, yang ni kena guna kalkulator. Dan kuadran ketiga. Step ketiga adalah nak mencari jawapan untuk kuadran pertama dan kuadran kedua. Sebab kita tahu sin positif adalah kuadran pertama dan kuadran kedua. So kuadran pertama, alpha sama dengan theta. Bermaksud yang alpha tadi adalah jawapan kita theta, iaitu theta sama dengan 70. Kuadran kedua, alpha sama dengan 180 tolak theta. Bermakna theta sama dengan 180 tolak alpha. So akan dapatlah theta sama dengan 180. Therefore, theta kita adalah 70 degree dan juga 110 degree. So, cikgu rasa untuk subtopik yang pertama kita dah selesai dah semua bahagian. Start daripada angle diberi, nak cari nilai trigo. Dan juga nilai trigo dah diberi, kita nak cari nilai angle. So, semua benda ni awak kena ambil kira, awak kena ingat. Terutamanya sekali basic dia adalah kuadran. Lepas tu, positif dan negatif pada sesuatu kuadran. Corresponding reference angle and how to calculate dia punya nilai tu. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk chapter kita pada kali ini. Untuk subtopik yang pertama, bahagian yang pertama. Dan kita akan jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya berkait dengan graph of trigonometric function. Okey, bye-bye. Semoga awak dapat faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Terima kasih, bye-bye.